Assalamualaikum. Saya Rosidah binti Ismail, Ketua Pustakawan Perpustakaan Kuala Lumpur. Sekarang saya berada di Perpustakaan Kuala Lumpur atau dikenali PKL yang terletak di Dataran Merdeka. Di perpustakaan ini terdapat 4 aras, iaitu aras pertama, Perpustakaan Kanak-kanak, aras kedua, koleksi bahan-bahan bacaan yang boleh dipinjam, aras 3, koleksi bahan-bahan bacaan hanya untuk rujukan, dan aras bawah pula adalah dewan dan bilik-bilik seminar. Waktu perkhidmatan PKL adalah Selasa hingga Jumaat dari jam 10 pagi hingga 6.45 petang, manakala hari Sabtu dan Ahad dibuka pada jam 10 pagi hingga 5 petang. Perkhidmatan ditutup pada setiap Sabtu dan Ahad minggu pertama setiap bulan serta cuti umum. Dalam PKL ini terdapat pelbagai jenis bahan bacaan seperti novel, komik, buku travelog, kesenian, buku masakan, buku agama, sejarah dan banyak lagi. Di PKL telah menyediakan banyak kemudahan masyarakat, jadi tuan-tuan dan puan-puan, gunalah sebaik mungkin kemudahan yang ada ini dan memanfaatkan buku dan perkhidmatan yang ada untuk diri sendiri dan juga keluarga. Untuk sesi masak pada kali ini, saya memilih beberapa buah buku dari rak masakan ini. Terdapat pelbagai jenis buku masakan dan resepi yang boleh dipilih. Antaranya buku-buku makanan sihat, resepi dari pelbagai negara dan juga buku rempah ratus yang boleh dirujuk. Saya memilih 4 buah buku daripada rak masakan ini sebagai rujukan masakan saya, dan salah satu buku yang saya pilih adalah The Best Recipe Soups and Stews. Saya bercadang untuk masak stew kambing dan kuih tradisional Cik Mat Molek sebagai pencuci mulut. Dalam buku-buku ini resepinya adalah pelbagai dan saya menggabungkan beberapa ramuan untuk disesuaikan dengan cita rasa saya. Tidak semestinya kita mengikut 100% daripada resepi buku ini kerana buku ini ditulis oleh chef luar negara dan kita perlu sesuaikan dengan bahan-bahan yang halal yang boleh kita makan. Jadi, saya mengambil kesempatan untuk mencuba resepi Irish Lamb Stew sebagai menu utama masakan saya dan Cik Mat Molek menu kedua saya. Jom kita mulakan. Menu pertama saya hari ini ialah stew kambing. Okey, bahan-bahan yang diperlukan: ubi kentang, tomato, bawang holland, kambing isi dan juga tulang, daun salam, sedikit garam dan serbuk perasa, daun batang seledri, obak merah, bawang putih, Italian herbs ni 400 ya. Lada hitam, kicap manis, sos Worcestershire, minyak zaitun dan tepung dan juga butter ni adalah untuk memekatkan kuah stew. Dan kita juga perlukan air untuk merenih dan merebus stew kambing. Okey, sebelum kita mulakan, kita perlu panaskan dulu minyak untuk kita goreng sedikit daging kambing ni supaya dia kekuning-kuningan .
kita letak minyak sikit. Ini kita akan gunakan lagi sekali ya, sikit. Okay, bila api dah panas, kita akan masukkan daging kambing yang telah dipotong. Kita tak perlu masak sangat, dia cuma nak bagi warna cantik lah, kuning-kuning untuk kemasan warna daging. Untuk membuat stew kambing ni kita memerlukan lebih kurang 1 hingga 2 jam bergantung pada jenis daging yang kita gunakan. Okey, daging kita dah nampak kekuningan sikit. Dan bila kita dah nampak kekuningan ni, bau harum daging kambing ni pun akan naik ya. Sekarang kita ketepikan dulu daging ni untuk kita teruskan dengan kuah ni. Gunakan periuk yang agak besar ya. Dan api perlahan sederhana. Kita perlu letakkan sedikit je sebab nanti kita nak tuang daging tu ke sini, dia akan turun lagi dia punya minyak ya. So kita guna minyak zaitun sikit. Dia dah panas sikit, kita masukkan bawang Holland ya. Kita masak bawang Holland dulu. Bawang Holland ni dia akan memaniskan stew ni ya. Sebab kita tak letak gula dalam ni, sebab kita pakai aroma yang original lah daripada kambing ya. Air manis kambing. Dan kita juga guna serbuk perasa. Ini kita masak hingga dia kekuningan sikit Kemudian bila dah nampak lembut sikit, kita boleh letak daun seledri. Kemudian lobak ni kita letak separuh dulu, sebab nanti kita akan masuk lagi separuh semasa merenih nanti. Ini kita akan masak sehingga layu ya. Ini dah layu dan kekuningan juga. Kita boleh masukkan bawang putih yang telah cincang atau disagat. Okey, bila dah agak begini, kita boleh masukkan daging kambing ke dalam. Kita boleh masukkan dengan baki yang ada dalamnya, air ataupun minyak. Dan kita boleh masukkan biji kentang. Dan air untuk melembutkan proses merebus ni. Tak banyak pun tak apa, sebab dia akan mengering lah untuk melembutkan daging ni tadi.
kita akan tunggu sehingga dia merenih, didih. Okey, sementara kita menunggu daging kambing kita empuk, saya nak membuat satu kita panggil roux untuk memekatkan kuah stew tadi. Kita gunakan 2 atau 3 sudu tepung, dan kalau 2 sudu tepung, mentega pun 2 sudu. Kita panaskan periuk ni. Api tak boleh kuat sangat nanti dia hangus. Okey. Jadi saya guna sudu sahaja, 1 sudu. So yang ini saya guna lebih kurang 2 sudu 2 sudu. Jadi kita cairkan dulu mentega atau butter. Ya, cairkan. Okey, dia dah cair dan kita masukkan tepung ni sedikit-sedikit dan sama-sama itu kacau. Kacau dia ni kita perlukan hati-hati sikit sebab kita tak nak dia berketul dan juga hangus. Kita akan masak sehingga dia berwarna kekuningan atau sedikit coklat lah, macam kita buat gula hangus kan. Tapi itu kita akan rasa hangit lah nanti. Okey, dia dah memekat seperti ni. Kita boleh tutup api dan biarkan dia sejuk. Okey, kita sekarang kita nak tengok apa hasil daging yang kita rebus tadi. Dia didih. Nampak semua dah. Sebenarnya stew ni kita perlukan semuanya pecah dan lembut dia macam ni lah ya. Dan sekarang kita dah boleh letak bahan-bahan kita yang lain salam. Ni herba Italian. Lada hitam kita letak separuh dulu. Dan kita letak kicap manis. Kicap manis ni fungsi dia untuk menggelapkan stew ni sebenarnya. Dia akan menjadi warna keperangan. Dan ini sos Worcestershire. Dan kita boleh habiskan ubat merah dan tomato. Kita perlu masukkan tomato ni supaya dia menjadi lembut dan dia sebati dengan kuah stew ni. Sebenarnya makanan stew ni sihat ya, banyak sayur dalamnya. Dan kita biarkan dia merenih lagi sehingga lebih kurang 20 minit. Baiklah, kita lihat selepas 20 minit kita merebus daging kambing tadi dan warna pun dah menjadi keperangan coklat dan sayur-sayur di dalamnya pun dah melembut. Dan kita bolehlah letakkan rasa ni dan sedikit garam ni. Dan kita letak bahan yang kita masak tadi, tepung dengan mentega ya, tepung butter untuk memekatkan lagi stew ni. Jadi dia akan jadi macam ni ya, perempuan. Dia pekat macam ni, so kita letak.
dia akan mencairlah di dalam. Kemudian baki ada hitam tadi. Sikit. Ada orang tak suka pedas dan ada orang suka pedas, jadi kita buat sederhana pedas. Dan dia akan merasa lemak dan juga lemak daging, lemak mentega dan sayur-sayuran dalam ni. Sekarang kita boleh hidang. Stew ni sedapnya dimakan dengan roti, roti French ataupun baguette yang disapu dengan garlic, bawang putih dan juga daun ketumbar serta mentega. Jadi kita makan bersama atau cicah bersama stew ni untuk hidangan minum petang ataupun pagi. Ni kita hias dengan ni sikit ya. Baiklah, kita punya stew siap. Okey, untuk makan dengan stew daging kambing tadi, kita akan sediakan roti bawang putih menggunakan roti Perancis ni. Kita boleh potong satu ya, potong serong macam ni. Dan bahan yang kita gunakan untuk buat roti bawang putih, butter ataupun mentega, bawang putih dan daun ketumbar yang dah dicincang halus ya. Jadi kita akan campurkan semua sekali ni. Kita tak perlu guna bawang ya, sebab garam ya, sebab kita dah guna yang mentega yang salted punya yang dah ada garam. Jadi kalau kita tambah garam lagi, dia akan jadi masin. Kita campur je semua ni. Dah siap ni. Sementara tu kita panaskan pan kita ni, kuali. Sementara tu kita pun ambil roti ni dan sapu. Ini cara yang paling mudah ya, perempuan. Garlic bread yang orang kata. Makan dengan mushroom soup pun boleh, makan dengan stew pun boleh, makan dengan kuah kari kambing pun boleh. Kita kena letak kedua-dua belahnya supaya dia akan merasa bawang putih di kedua-dua belah roti ni. Kita hidangkan dengan stew daging kambing.
Untuk menu kedua, saya akan sediakan cekmek molek. Cekmek molek ni kita hanya perlukan ubi keledek yang berwarna kuning, tepung dan juga gula. Itu saja. Yang ini saya dah pun rebus dan lenyekkan ubi keledek ni untuk dicampur dengan tepung. Tapi untuk makluman puan-puan, tepung ni kita bergantung kepada ubi yang kita nak gunakan. Untuk itu kita mulakan untuk bancuh ni tepung. Saya mulakan dulu dengan 2 sendok. Kita tak perlu letak apa-apa yang lain, hanya tepung dan ubi keledek ni. Kita tak boleh letak tepung gandum yang banyak, nanti dia akan keras. Bila keras, dia tak jadi cekmek molek lah, dia jadi cekmek keras. Sebenarnya boleh juga kita gunakan keledek warna ungu, tapi dia agak lembik dan dia tak pejal lah macam warna oranye ni. Nampaknya kita lebih senang untuk kita guna tangan, ya. Lap sikit tangan, kalau boleh kering lah. Dan bukan dengan tepung. Saya akan tunjukkan beberapa biji lah untuk digoreng lah, untuk cara untuk mengukus membentukkan cekmek ni. Kita bentukkan dia bujur macam ni. Dan kita letak gula. Gula ni agak-agak lah, kalau nak banyak dia akan meleleh keluar. Jadi kita letak sederhana saja. Jadi kita bentukkan dia menjadi bujur. Di luar ni tak apalah, kita letak tepung ya, dia tak akan mengeras. Okey, ni tu. Dan yang kedua, cara yang sama juga. Nampak besar sikit. Okey, sementara tu kita boleh panaskan minyak. Dia perlu minyak yang banyak untuk mentenggelamkan kuih ni ya. Kalau tak dia akan hangus sebelah. Cekmek molek ni kalau hari hujan memang sedap dimakan lah, sebab dia merasa dia memanaskan badan ubi kan. Jadi elok rasa hujan ni dengan air kopi atau air teh, kita boleh minum bersama cekmek molek, makan bersama cekmek molek ni. Yang masukkan semua sekali lah. Kita kena padatkan dia supaya gula tak terkeluar daripada keledek ni.
Dia perlu balik-balikkan supaya dia tak hangus tepung dan juga keledek ni. Kita akan tahu apabila dia masak, dia akan berwarna keemasan lagi Ini belum lagi. Dia nampak kekuningan, warna coklat sikit dan kita akan tahu dia dah masak. Kalau gula terkeluar daripada tepung ni tak apa. Kita masih boleh makan. Dia akan rasa manis juga. Okay, nampaknya kita punya Cik Mat Molek ni dah kekuningan. Kita dah boleh angkat Ada orang dia suka garing dan rangup. Tapi ada orang dia suka yang sederhana, warna yang sederhana, cantik ni. Ini adalah kuih yang paling senang untuk dihidang kepada keluarga waktu petang. Okey, siap. Ini dia Cik Mat Molek. Hidangan menu saya pada hari ini sudah pun siap. 2 menu. Pertama, stew daging kambing dan boleh dimakan bersama roti bawang putih, roti Perancis ataupun apa-apa roti pun boleh dibuat untuk makan bersama stew kambing ni. Kemudian yang kedua, cuci mulut saya buat tadi adalah Cik Mat Molek. Waktu makan terpulang pada perempuan. Kalau saya suka masak stew ni pada hujung minggu. Anak saya suka makan waktu tengah hari dan juga petang. Ataupun kita boleh sediakan untuk jamuan minum petang kepada kawan-kawan kita atau kaum keluarga kita yang datang ke rumah. Masaknya senang dan walaupun dia agak lama dia punya waktu memasak dia, tetapi kita akan rasa berpuas hati apabila kita memakannya bersama roti ni dengan keluarga kita. Sebenarnya stew ni kalau boleh kita cicah bersama roti sebab ia adalah satu makanan barat yang dimakan bersama roti yang dibakar bersama bawang putih dan juga daun ketumbar. Jadi inilah dia stew kambing. Okey, jom jemput makan. Kita cakap 2 kali pelbagai. Pelbagai resepi dari pelbagai negara. Aku dah masakan daripada rak ini. Sorry. Jom jemput makan.